Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di dalam saya punya YouTube channel saya. Kepada korang yang masih belum subscribe saya punya YouTube channel tu, tolonglah tekanlah butang subscribe tu, naikkanlah saya punya subscriber kan. Baru seronok sikit nak bercakap, betul tak? Okey. Kepada korang yang mungkin first time nampak saya dekat YouTube ni, terima kasih banyak-banyak. Sebelum ni saya dah ada dekat TikTok dekat TikTok, lepas tu dekat social media yang lain lah, contohnya macam Twitter sekarang ni saya melangkah ke dalam YouTube pula lah. Okay? Dalam YouTube ni dia dapat saya ada peluang untuk cakap dalam konten yang lebih panjang kan, tak terlalu orang cakap tu terburu-buru macam dekat TikTok tu. Okay guys, dan lagi satu, saya pun ada Facebook. Kan. Dekat Facebook tu pun saya aktif juga dekat sana. Korang boleh follow saya dekat sini juga. Korang cari Nazri Hamdan. Nazri Hamdan tu kalau dia punya page tu banyak bercakap pasal ekonomi tu, saya lah tu. Okay. Baik guys, untuk video kali ni saya nak cerita dengan korang sikit lah tentang satu kejadian yang agak pelik berlaku dekat carta Google, Google Chat yang kita refer untuk kadar tukaran lah. Okay. Tak sangka netizen ni kan, korang jangan main-main tau. Sebarang pergerakan yang pelik ataupun abnormal dekat carta Google, kadar tukaran Google tu akan diperhatikan dengan teliti tau. Dan kalaulah benda-benda yang pelik-pelik, contohnya macam berlaku kejatuhan dalam ringgit dengan begitu mendadak sekali, maka akan viral lah. Kan, apatah lagi sekarang ni kan, kita punya suhu politik kita agak panas, jadi orang akan sentiasa menggunakan kadar tukaran ni sebagai senjata politik lah. Okay. Kalau nampak ringgit tu jatuh sikit, mulalah nanti akan dijadikan bahan politik lah. Okay. Tapi saya nak sentuh sikit lah tentang satu kejadian yang berlaku pada sekitar 5 hari bulan. Kalau korang tengok dekat Google Chat. Kalau korang tengok dekat Google Chat tu, ada satu pergerakan yang luar biasa ataupun abnormal dekat situ, yang mana tiba-tiba berlaku satu perubahan yang pelik dekat situ, iaitu chat itu menunjukkan bahawa ringgit Malaysia melepasi paras RM6 lebih guys. Dengan tiba-tiba pada 5 hari bulan Februari. Kan? Jadi 5 hari bulan Februari tu dia naik dengan tiba-tiba, dan maksudnya dia jatuh nilai daripada RM4.75 ke macam tu, and then tiba-tiba dia pergi jatuh kepada RM6 lebih. Dan benda ni dapat di-trace tau dekat Google Chat. Okay. Jadi orang cakap, apa berlaku ni semua kan. Kan. Saya pun pada asalnya pun, saya kalau tengok Google Chat tu, saya tengok kenapa, saya pun pelik juga, kenapa jadi macam tu kan. Kenapa berlaku kenaikan kejatuhan yang mendadak, and then dia ditarik balik ke kadar yang asal, iaitu RM4.75. Okay. Jadi apa sebenarnya yang berlaku pada masa tu? Ramai orang tanya saya lah. Jadi pada masa tu saya boleh membuat andaian saja. Okay. Saya tak tahu apa yang berlaku, tapi andaiannya beginilah. Kalau kata contohnya berlaku kejatuhan yang mendadak dalam ringgit ni, so dia bermaksud ada kemungkinan lah. Kemungkinannya adalah mungkin berlaku penjualan ringgit secara besar-besaran pada masa yang serentak. Maksudnya benda ni dibuat oleh bukan daripada seorang je. Maksudnya dia buat secara berkumpulan lah. Ataupun kita panggil ni sebagai herding behavior dalam forex. Dan yang kedua pula, macam mana dia boleh kembali kepada nilai asal dia. Ada kemungkinan bahawa berlaku intervention ataupun campur tangan forex lah oleh bank negara lah. Okay. So dia tarik balik kadar tu kepada RM4.75. Cuma guys itu adalah andaian lah kan, andaian ataupun benda yang mungkin kebarangkalian berlaku kan. Cuma selepas tu bank negara ada membuat satu clarification lah, dan juga dia respon dekat saya punya Twitter bahawa dia mengatakan yang Google Chat tu tak betul, tak tepat. Dan dia cakap bahawa RM4
bahawa RM6 lebih bersamaan dengan $1 tu sebenarnya tak pernah berlaku pun. Okay? Jadi korang boleh tengok dekat sini ini adalah dia punya reply kepada saya yang mana dia cakap lah bahawa RM6 lebih bersamaan dengan $1 tu sebenarnya tak pernah berlaku, dan juga mungkin itu satu kesilapan lah, ataupun kita boleh anggap tu sebagai glitch lah daripada pakcik Google. Okey, dan menurut Bank Negara lagi, carta yang sepatutnya kita rujuk adalah seperti Bloomberg lah. Bloomberg punya exchange rate chart tu. That one pada dia lebih sahih lah daripada Google Form, juga daripada Google Chart lah. Tapi kita tahulah majority daripada kita, of course kita akan refer kepada Google Chart tu guys, sebab itulah yang paling mudah dan itulah yang paling percuma. Okay, yang paling mudah lah bila kita, contohnya lah kalau korang pergi ke Google tu, search engine tu, korang type USD MYR, nombor satu yang paling atas sekali yang akan keluar of course lah Google Chart. Sebab itulah orang akan nampak Google Chart ni dulu. Jadi daripada apa yang Bank Negara cakap tu, itu adalah satu kesilapan, ataupun saya tak tahulah, mungkin kita boleh panggil tu sebagai glitch code, dan benda tu tak pernah berlaku. Ni first time lah saya dengar bahawa tak tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat pakcik Google tu, dan this is the first time lah saya dengar bahawa Google ada buat satu kesilapan. Tapi kita tak tahulah, macam Google sendiri pun dia tak ada pun buat clarification pasal benda ni kan. Jadi guys, that one adalah yang yang berlakulah kepada ringgit. Dan lagi satu saya nak update sedikit lah tentang peranan dan juga fungsi Bank Negara ni guys. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi trend yang berlaku sekarang ni, of course lah kita tengok ringgit dia berhadapan dengan kejatuhan. Sekarang ni kalau tak salah saya, semasa saya buat video ni mungkin dalam RM4.77 ke macam tu lah. Dan trend tu dia jatuh. Tapi melalui masa, saya tak rasa lah dia akan melepasi paras RM5 dalam masa terdekat. Saya tak tahu, mungkin dalam 5 tahun ataupun lepas 5 tahun ke dia akan mencecah RM5 bersama dengan $1. Tapi dalam masa terdekat ni dia tak boleh cecah level macam tu. Sebab apa? Sebab kalau berlaku satu perubahan yang mendadak dalam kadar tukaran ni, dia berbahaya kepada ekonomi kita. Kalau dia depreciate ataupun susut nilai ataupun jatuh nilai, tapi kejatuhan nilai tu dia berlaku secara perlahan. Dia berlaku secara perlahan-lahan, that one is acceptable. Tapi apa yang tak boleh adalah bila dia berlaku perubahan tu secara mendadak. Dia punya dari segi dalam short term, dia berlaku perubahan tu secara mendadak. Dia jatuh nilai dengan terlalu laju. Itu ialah satu keadaan yang sangat bahayalah. Dan bila central bank macam Bank Negara ni dia nampak perkara tu berlaku, dan of course lah dia akan melaksanakan intervention ataupun campur tangan dalam pasaran forex, iaitu apa dia buat, dia akan beli balik ringgit tu kalaulah dia berlaku untuk menstabilkan balik ringgit tu ke paras yang asal ataupun ke paras yang lebih stable. Okay. So guys, itu sajalah update saya buat masa ni. Next time mungkin saya akan publish ataupun produce video yang lebih menarik lagi. So guys, jangan lupa korang subscribe saya punya YouTube channel ni, support saya punya YouTube channel ni, dan semoga saya akan terus memperbaiki konten-konten saya dekat YouTube. Terima kasih banyak-banyak guys kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan butang like tu, dan kalau sudi tekanlah butang share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys.